الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak bertakwa pada Allah. Terutama kita dah masuk bulan Rajab dan akan disusuli dengan Sya'ban dan Ramadan. Tak berapa hari lagi, semoga Allah SWT memberkati kita dalam bulan Rajab, memberkati kita dalam bulan Sya'ban, dan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita boleh menyambut Ramadan Al-Karim pada tahun ini biiznillah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, tajuk khutbah hari ini ialah mengenai alamat kiamat sughra dengan melalui sepotong hadis sahih dan hadis yang ditasahkan oleh Al-Imam Al-Albani daripada hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an la taquma as-sa'ah, hampir-hampir kiamat ini tidak akan berlaku sehingga hatta, ini pertama, sehingga hatta yuqbadal ilm, sehingga Allah cabut ilmu. Ini alamat yang pertama yang telah dijanji oleh Nabi. Dan kecek Nabi ini adalah benar. Di antara mukjizat hak Nabi, di antara petanda kata Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Rasul, ialah hadis ni. Semua hak Nabi wayak beribu tahun maridah berlaku pada hari ini. Cabutnya ilmu. Cabut ilmu bukanlah cabut daripada dada senyap, tak? Tetapi dengan sebab matinya ulama. Dalam sepotong hadis lain, mati ulama. Jadi apabila tak ada ulama, maka manusia pakak duduk sanjung orang-orang jahil, mari duduk jadi tok guru dia. Maka apabila dia buaya, apabila dia ditanya, maka dia jawab dengan tak ada ilmu. Maka dia sendiri sesat dan dia akan menyesatkan orang lain. Sekarang ni dah banyak ilmu-ilmu yang kita duduk dengar, kadang-kadang tak tahu mai mana. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak sebut dalam hadis, dan tidak ada dalam kitab-kitab ulama. Tetapi sebut dalam mimbar khutbah, mengajar dalam masjid-masjid, majlis ilmi. Kerana apa? Kerana adanya segelintir orang yang mengajar itu mengajar tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka akan menyesatkan. Jadi matinya ulama peringkat dunia, mati tiap-tiap hari lah ni. Peringkat negeri, peringkat negara, peringkat kampung, mati hari-hari. Allah akan ambil ilmu dengan sebab matinya ulama. Yang kedua, wa tadhharul fitanu, berlakunya segala fitnah. Fitnah di sini adalah fitnah cobaan, sama ada cobaan di dunia, duniawi, sakit, demam, susah. Apa dia kemalangan, macam-macam kesempitan dalam hidup. Ini saya panggil fitnah dunia. Dan hal lebih berat lagi ialah fitnah ukhrawiyah. Fitnah cobaan yang boleh merugikan kita kepada akhirat. Ini hak bahaya.
Kadang-kadang fitnah dalam bentuk keluarga, anak, isteri kita. Tekah duduk. Tak ada bini, tak ada anak, juh lagi. Berada anak, ada bini. Tinggal agama. Tinggal kerja agama. Na'udzubillah min zalik. Tekah duduk sesak dulu. Rajin buat ibadat. Tetapi apabila kaya, lupa nak buat ibadat. Tak ada nak buat ibadat. Tak ada nak baca Quran. Tak ada nak beriktikaf. Tak ada nak buat amalan-amalan yang lain. Ini dikatakan fitnah akhirat. Yang boleh mengurangkan iman kita, boleh mengganggu gugat iman kita. Apatah lagi dengan sebab fitnah-fitnah yang boleh memurtadkan seseorang. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang di setengah-setengah negeri dicoba orang mai bunuh dia, kena kata la ilaha illa Bashar, la ilaha illa Hafiz Asad. Kena duk kata, paksa suruh mengucap tidak ada Tuhan kecuali Bashar. Kalau tak kata lagu ni dia dibunuh. Seperti mana yang berlaku di Suria pada beberapa tahun yang lalu. Kita boleh dengar berlaku, tengok berlaku. Dipaksa untuk murtad kerana orang panggil Tok Sewi pergi dengan agama siapakah dia tu, terloncat kata-kata yang mengeluarkan dia daripada Islam. Ini fitnah. Fitnah dengan harta. Fitnah dengan 5,000 kok, 6,000 kok, dengan tamneng, dengan yod. Nah, macam-macam. Siapakah boleh buat syirik. Nak ada jawab teh. Kalau tak buat lagu ni, maka jawab teh kita tak naik. Maka kena pergi duk puja dia tu, puja dia ni. Kena pergi duk beli begitu, beli begini. Untuk dia nak puja. Supaya kata, kalau boleh buat lagu tu, dia bernasib baik akan diangkat derajat dan angkat pangkat sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Padahal dia, kalau tanya dia kata dia tak percaya juga. Dia percaya kepada Allah. Tetapi sebenarnya dia kena buat hal tu. Takut kerencai, kena buat. Siapakah dia tu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Satu, cabut ilmu. Yang kedua, berlakunya banyak fitnah. Yang ketiganya, wayaksura al-kadhib. Banyaknya pembohongan. Bohong, belawak, penipu. Yang kita nak masuk dalam peringkat dunia, dia ada hari belawak. Hari belawak sakun. Wan kohok sakun. Neng mesa dia panggil. Hari 1 Mesayun. Dia panggil mesa nango bahasa saya bang. Mesa bodoh. Sebab apa hari itu seluruh surat khabar, TV, Facebook, Line, sosial media semua tu pakat bohong, pakat belawak belaka. Siapa-siapa percaya bodoh. Dan bohong pada masa hari itu tidak salah. Suti dunia. Jadi kadang-kadang kita yang tak tahu kata dia mau belawak, dia mau bohong, dia percaya sungguh. Terutama dalam sosial sekarang. Boleh buat pembohongan, penipuan macam-macam. Dalam Line, dalam Facebook, dalam YouTube. Siapakah hari ni tu boleh gambar seorang. Nah, dia boleh buat kecek. Seorang. Supaya dengan kita kecek dah. Nak kecek gapo pun boleh kecek. Hak karuk, hak tak molek. Dengar tu nampak sendiri. Boleh masuk app untuk nak menipu. Nah, supaya nak orang kata dia tu kecek lagu tu. Segala jenis penipuan berlaku. Segala jenis app untuk nak menipu. Kita tak pergi, dia kata kita pergi. Ada gambar je lah. Semuanya itu dikatakan penipu. Penipu pelekat dunia, tetapi hak yang takut sekali penipu dalam bab agama. Penipu. Duduk belawak, duduk bohong tiap-tiap hari. Duduk kata Aisyah, Ummul Mukminin dalam neraka, Tuhan laknat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, Zubair, Khalid bin Walid, semua tu murtad, masuk neraka belaka. Na'udzubillah. Sedangkan mereka ini, sahabat-sahabat ini dijamin oleh Al-Quran, dijamin oleh Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang mai duduk menipu, mai mengatakan bahawa puak-puak sahabat ini kebanyakannya murtad dan hati cuma hati kotor. Menipu. Menipu dalam bab khutbah. Khotik-khotik duduk baca hadis-hadis menipu, hadis-hadis palsu. Tok-tok guru mai duduk mengajar benda-benda yang pengajaran yang penipu.
Kesemuanya menipu. Nego, menipu. Ada dapat mengaji syahadah. Boleh BA, boleh piato, boleh doktor, boleh sponsor rasa. Penipu. Dengan penipu. Banyak dia panggil wayak sural kazib. Banyaknya pembohongan. Lah ni dah. Depan mata kita dah. Wayataqarabaz zaman. Dan hampirnya hari-hari. Daripada jemaah dulu dengan jemaah lah ni, star ini. Tahun dulu dengan tahun ni, berasal star, berasal lepas star. Yataqarab az-zaman. Masa dengan sebab kita ni duduk sibuk tiap-tiap hari, kabar-kabar mari pagi, tengah hari. Tengah hari tak ada nak buat apa, sampai petang, sampai kemalam dah. Tahun baru ni, naik tahun baru pula, serupa dengan benda tu berlaku kemarin ataupun kemarin dulu saja. Ini dikatakan hampirnya zaman. Watataqarabal aswaq, dan hampirnya kedai-kedai. Hampir kedai-kedai. Maknanya dua perkara sini tafsir. Kedai banyak dah. Hari Senin pun ada kedai. Ada nak hari Selasa pun ada nak. Hari Rabu ada nak. Belaga. Sutai-sutai kapung tu kadang-kadang satu kapung saja. 2-3 nak. Itu dia katakan hampirnya apa dia kedai. Al-aswaq. Ataupun hampir berepek kedai. Berepek kedai. Kedai banyak dah. Ini pun di antara tafsir juga. Sama ada masa ataupun tempat. Hampir di sudut tempat dia. Kita tengok dalam kedai jalan. Kalau 40 tahun dulu kawasan ini jadi hotel, orang takut nak mari. Tapi sekarang ni penuh dengan kedai. Di antara jalan dengan taning, kalau masa dulu, hotelnya, kapung-kapung banyak. Tapi lah ni, daripada jalan saja kita ni tu semua tu kedai belakang kita tak share. Kedai habis. Nah, apatah lagi di negara-negara lain serta dunia. Tapi kita boleh tengok lah ni. Apa dia hampirnya kedai tu memang berlaku di kawasan kita. Ini adalah hadis. Hadis ini sebagai ayat pada kita kata itulah berlakunya alamat kiamat. Alamat kiamat tempat kita ni banyak depan mata kita dah. Tak ada kena duduk cari alamat kiamat di Mekah. Buat alamat kiamat Mekah, rupuk hijau, padai hijau, pakat gagal habis. Duduk cari alamat kiamat Mekah. Sedangkan kita tidak tahu, depan mata kita tiap-tiap hari, berlakunya alamat kiamat. Itulah yang kita kena duduk tahu. Kata alamat kiamat sekarang dah ni, telah pun berlaku, telah pun tiba. Banyak anak-anak yang dalam hadis lain lagi, anak yang deraka pada Allah, deraka pada ibu bapa. Banyak jenis-jenis hara yang jadi halah habis dah sekarang lah ni. Ada boleh sokong habis dah. Tak lama ataupun sekarang lah ni pun arak-arak pun jadi halah habis dah. Kerana arak kita duduk tengok pada air tu ya, kita tak tengok benda lain. Jadi halah habis. Siapa kau ganyo, siapa kau baik ketom, dalam ketom, air ketom, boleh jual. Tepi sejek, depan sejek, hari ngan sejek pun boleh jadi, boleh jual daun-daun ketang dan daun-daun ganyo, na'udzubillah min zalik. Itu kerana apa? Kerana kita orang panggil duduk dalam masa yang dipenuhi dengan alamat kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesedaran kepada kita semua, supaya kita boleh tahu dan insaf bahawa kiamat dan alamat kiamat telah pun tiba. Hanya kita sahaja yang nak menghadapi dan ikuti perkembangan dan untuk nak menambahkan iman dan akidah kita, untuk semata-mata kita jaga iman kita supaya selamat dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا
وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ada seorang Badawi, orang Arab pada masa Rasulullah dulu. Dia pergi cari Nabi dan dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila berlaku hari kiamat, ya Rasulullah?" Cuba tengok Nabi jawab lagu mana. Nabi jawab tanya kelik. Nabi tak ada jawab soalan. Bila berlaku kiamat? Orang panggil คำถามพื้นฐานคำถามที่ไม่มีประโยชน์ Bila berlaku kiamat ni pen คำถามที่ไม่มีประโยชน์ Tak ada kena duk jawab gapo. Tapi hak ada faedahnya ialah soalan Nabi ni. Nabi tanya lagu mana? Ma'adatta laha. Membuat persiapan gapo kata. Ni hak nak persiapan untuk hari kiamat. Kita sekalian lah ni di duduk cari alamat kiamat ni. Siapa kau terlupa nak buat amalan dan bekalan untuk hari kiamat. Apatah lagi alamat kiamat hak di Mekah. Kita kata, nah, bangunnya tinggi, alamat kiamat dah di Mekah. Hujan banyak, pokok-pokok kayu banyak, hijau. Nah, sungai-sungai. Memang ada dalam dia. Seolah-olahnya alamat kiamat tu hidup di Mekah saja. Ini apa ni? Apakah pendirian Cutji orang Islam? Sedangkan di bumi Arab ni bukan bumi Mekah saja. Murujan maknanya bumi yang hijau ni bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Riyadh saja. Tetapi di Palestin, di negara yang puak-puak Yahudi duduk, curi duduk rapah tu, semua jadi hijau belakang. Jadi kebun habis. Kebun gandum, kebun tin, zaitun, apa semua tu, mereka itu berpocok tanah di atas bumi orang Arab. Di atas pusaka orang Arab. Nah, dia mau duduk tanah hijau, habis kesuburan, apa semua tu, atas bumi Arab. Atas bumi orang Arab. Dia mau main duduk apa? Tapi tu, kita seolah-olah kita tak nampak. Oh, tu alamat kiamat. Nah, tu alamat kiamat. Jadi kita mari duduk nampak kepada seolah-olahnya di satu tempat saja, di Mekah, di Madinah. Apa tujuan ini? Itu wallahu a'lam. Kerana apa? Kerana alamat kiamat telah pun tersebar habis. Orang panggil setiap penjuru dunia. Terutamanya di atas kepala kita. Dalam keluarga kita alamat kiamat banyak. Depan rumah kita alamat kiamat banyak. Dalam kampung, dalam negeri, dalam camat kita, kesemuanya dipenuhi dengan alamat kiamat. Buat apa untuk kita nak bila alamat kiamat? Kenapakah kita tak nak jawab? Apa dia soalan Rasulullah? Ma'adatta laha. Apakah yang kamu buat persiapan? Kun เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปรับต้อนรับวันกิยามะห์ได้อย่างไร นี่คือสาระสำคัญของการแสวงหา apa dia สัญญาณวันกิยามะห์ Bukan kita duduk cari 1, 2, 3 alamat kiamat dah. Kita kena buat persiapan. Kita kena tanya dan kita kena jawab. Ma'adatta laha. Kita apabila soalan ini ditanya kepada orang Badawi, orang yang duk pera kambing, duk pera unta, lagu mana otak orang Badawi? Kita cuba dengar. Maka Badawi itu menjawab, hubbullahi wa rasulih. Aku tak ada buat persiapan banyak kecuali aku kasih kepada Allah dan Rasul. Maka apakah jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu, mu akan bersama dengan orang yang mu kasih. Habis. Selesai. Nah, di hari akhirat esok, kita akan bersama dengan orang yang kita kasih. Kasih di sini bukan kasih di mulut. Bukan kasih dalam perayaan, majlis-majlis tersekan tertentu nak kata kasih. Tapi kasih adalah kasih jiwa raga kita. Kasih mulut kita, kita sentiasa sebut. Hati kita yang sentiasa ingat. Segala seluruh anggota kita selalu ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa segala larangannya, serta kita berlomba untuk nak buat apa yang diperintah. Hak ni dikatakan kasih. Anta ma'aman ahbabta, maka kamu akan berada bersama dengan orang kasih. Hak ni hak kita nak. Sebab itu ikhwan, saudara kaum muslimin yang dihormati sekalian, kita boleh baca hadis-hadis alamat kiamat. Kita boleh dengar orang yang mengajar alamat kiamat, tetapi tujuan selepas pada ini kita kena tanya, ma'adatta laha, apakah kamu buat persiapan untuk nak terima apa di hari-hari kiamat yang berlaku. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Qala Allah Subhanahu wa taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.